Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada kali ini Cikgu akan sambung lagi bab 10 pengangkutan dalam manusia dan haiwan bahagian 2. Pada akhir pembelajaran anak-anak dapat 10.3 mekanisme denyutan jantung, memerihalkan mekanisme denyutan jantung manusia, nodus sinoatrium perentak jantung, nodus atrioventricle, berkas His, gentian Purkinje, berkomunikasi tentang daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia, pengepaman jantung, pengecutan otot rangka, 10.4 mekanisme pembekuan darah, mewajarkan keperluan mekanisme pembekuan darah, memerihalkan mekanisme pembekuan darah, memerihalkan isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah iaitu trombosis, embolism dan hemofilia. 10.3 mekanisme denyutan jantung. Dalam setiap pengecutan, jantung bertindak sebagai pam yang mengepam darah ke seluruh badan. Jantung terdiri daripada otot kardium, iaitu cuba lihat gambar foto 10.5 di mana otot kardium yang bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Ini dia. Dia bersilang, kemudian dia bersambung di antara satu sama lain. Yang ini dikenali sebagai otot kardium. Susunan ini membenarkan impas elektrik disebarkan dengan cepat melalui jantung dan pada masa yang sama dia akan merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Itu fungsi dia. Mengapa dia dalam keadaan bersilang dan dia dalam keadaan bersambungan. Ini untuk mempercepatkan lagi jantung tu elektrik tersebar melalui jantung. Impas elektrik yang disebarkan melalui jantung. Seterusnya, otot kardium bersifat myogenik. Apa maksud myogenik? Okey, ini bermaksud jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impas daripada sistem saraf. Itu maksud bersifat myogenik. Okey, seterusnya, sekiranya otot kardium disimpan dalam larutan beroksigen yang suam dan mengandungi nutrien, otot-otot akan mengecut dan mengendur secara beritma dengan sendiri. Maksudnya, sekiranya otot kardium kita tadi, kita simpan dalam larutan yang beroksigen, yang suam dan kawasan tu ataupun tempat itu mengandungi nutrien, otot yang bersifat myogenik tadi akan mengecut dan mengendur secara beritma dengan sendiri. Okey, tak perlu menerima impas daripada sistem saraf. Peredaran darah dalam manusia. Penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia adalah disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Maknanya darah kita yang mengalir ni disebabkan oleh daya yang disebabkan oleh pengepaman jantung pertama, dan yang kedua otot rangka kita, pengecutan otot rangka kita. Itulah yang membolehkan darah mengalir dalam manusia. Cikgu tunjuk dulu kedudukan beberapa struktur. Pertama, cikgu nak tunjuk kedudukan nodus sinoatrium. Okey. Di sini nodus sinoatrium di atrium kanan. Nodus atrioventricle di sini. Nodus atrioventricle duduk di antara atrium dengan ventricle. Yang ketiga, gentian Purkinje.
Di sini gentian Purkinje yang warna kuning ni. Okey? Ini gentian. Okey, dan last sekali berkas his. Ini berkas his. Okey. Pengepaman jantung. Pengecutan jantung dimulakan dan dikoordinasi oleh perentak jantung. Perentak jantung ialah sekumpulan sel otot jantung yang khusus yang memulakan kadar pengecutan jantung dan terletak di dinding atrium kanan di rajah 10.4. Okey, nanti tengok. Perentak jantung menjana impas elektrik yang merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium yang menyebabkan atrium mengecut secara beritma. Perentak jantung yang utama dikenali sebagai nodus sinoatrium ataupun kita panggil nodus SA nodes. Okey. Ini perentak jantung yang utama. Cikgu dah tunjuk tadi kan dalam gambar rajah tadi. Okey, urutan pengecutan otot jantung yang menyebabkan pengepaman boleh digambarkan dalam rajah 10.14. Ini tadi ni. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, nombor 1 dia urutan 1 2 3 4. Kita pergi dulu kepada urutan yang pertama. Okey. Nodus SA menjana impas kedua. Impas elektrik merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium, menyebabkan atrium mengecut secara serentak. Kedua-dua atrium, kiri dan kanan lah. Okey, dia akan mengecut secara serentak. Pengecutan atrium membantu pengepaman darah ke ventrikel. Maknanya atrium kiri dia akan kecut, kemudian dia mengepam darah ke ventrikel kiri, manakala atrium kanan dia akan mengecut dan mengepam darah ke ventrikel kanan. Jadi dia atrium kiri dan kanan dia mengecut secara serentak. Okey, kitaran ataupun urutan yang ketiga di sini, impas elektrik sampai ke nodus atrioventricle. Kita tunjuk tadi kan, AV nodes, atrioventricle. Impas elektrik merebak melalui berkas his. Di sini ada berkas his kan di sini. Kemudian dia merebak lagi ke gentian Purkinje di sini. Okey, sehinggalah sampai ke apex jantung di sini, bahagian bawah jantung. Dipanggil apex jantung. Kemudian keempat, impas elektrik merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventrikel. Jadi, akibatnya ventrikel mengecut dan mengepam darah keluar ke paru-paru dan badan. Maknanya, yang ventrikel sebelah sini dia akan mengepam darah ke paru-paru, manakala ventrikel di sebelah sini dia akan mengepam darah ke seluruh badan. Maknanya dia keluar daripada jantung. Okey, ini merupakan urutan pengecutan otot jantung yang menyebabkan pengepaman jantung. Okey, kita lihat dulu pengepaman jantung yang pertama. Okey, yang ni. Ketika pengepaman jantung, bunyi lup-dup boleh kedengaran. Biasanya anak-anak sebut dup-dap, dup-dap. Ini sebenarnya bunyi dia ialah lup-dup. Okey? Bunyi lup-dup tersebut ialah bunyi penutupan injap-injap jantung. Bunyi itu tadi sebenarnya ialah hasil daripada bunyi penutupan injap-injap jantung. Kita ada injap trikuspid, ada injap bikuspid dan juga injap sabit. Okey, bunyi pertama loop, LUB, okey, dihasilkan apabila injap trikuspid dan injap bikuspid tertutup. Di sini.
Okey, masa tu darah masuk dalam atrium kan. Jadi injap trikuspid tertutup, injap bikuspid pun tertutup. Okey? Itu bunyinya loop. Kemudian bunyi kedua iaitu dup dihasilkan apabila injap sabit yang tertutup. Okey? Injap sabit yang tertutup. Seterusnya, pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Pengepaman jantung membantu mengedar dan mengalirkan darah melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. Walau bagaimanapun, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung tidak mencukupi untuk meneruskan pengaliran darah melalui vena untuk kembali ke jantung. Di samping itu, darah terpaksa mengalir menentang tarikan daya graviti. Contohnya daripada bawah ke atas kan, ia kena menentang graviti. Kehadiran injap dalam vena memastikan darah mengalir dalam satu hala ke jantung. Ini dia pengaliran darah dalam vena. Okey, ini injap terbuka, yang ni vena, yang ni otot. Okey, ni otot. Kemudian ini injap lagi, injap tertutup, yang ni otot lagi, ni otot. Yang ni bahagian mengecut, yang kalau awak tengok ni ada garis-garis ke atas ni kan. Ini kita menunjukkan otot mengecut. Dia akan mencerut vena lah. Okey, dia akan mencerut vena. Yang ni garis ke bawah macam ni, ke sini kan. Okey, ini menunjukkan otot mengendur. Kita lihat A. Pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venul dan vena. Kita tengok. Kemudian, pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Okey. Kemudian, pengecutan otot rangka menekan dan mencerut vena lalu menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke arah jantung. Injap kemudian tertutup untuk menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. Ini rajah dia. Pengecutan dan pengenduran otot rangka kaki. Okey, soalan bagi praktis formatif 10.3. Nombor 1, namakan perentak jantung yang utama. SA apa tadi? SA node ataupun nodus sinoatrium. Namakan saja. Apakah yang dimaksudkan dengan myogenik? Okey, dia bermaksud jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impas daripada sistem saraf. Itu maksud myogenik. Nombor 3. Terangkan mengapa seseorang yang berdiri tegak terlalu lama mungkin akan pingsan. Mengapa? Ini jawapan dia. Pengaliran darah kembali ke jantung memerlukan bantuan pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Sekiranya seseorang berdiri terlalu lama, darah akan kurang mengalir. Sebab apa? Sebab tiada pengecutan otot rangka. Jadi, darah kurang mengalir ke otak. Bila darah kurang mengalir ke otak, maka kita akan dapat kekurangan oksigen dan juga glukosa di bahagian otak. Okey, ini yang menyebabkan individu itu pingsan. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Mengapa, dalam keadaan apakah jari-jari boleh berubah menjadi pucat? Okey, pernah kan jari-jari kita berubah menjadi pucat? Keadaan macam mana tu? Okey, apabila aliran darah disekat daripada mengalir ke hujung jari ataupun apabila salur darah mengecut kerana
kesejukan. Biasanya dalam keadaan sejuk kan, kita akan nampak jari kita pucat kan. Ini disebabkan oleh darah tidak mengalir ke hujung jari. Okey, kerana salur darah dia mengecut. Kenapa dia mengecut? Kerana kesejukan. Selain daripada itu, kalau kita lihat ada kanak-kanak ataupun adik-adik kita main getah tu kan, gelung getah, kemudian dia ikat pada jari dia, menyebabkan jari dia berubah menjadi pucat. Ini disebabkan oleh aliran darah telah disekat, okey, daripada mengalir ke hujung jari. 10.4 mekanisme pembekuan darah. Okey, keperluan mekanisme pembekuan darah. Mengapa darah perlu membeku pada tempat luka? Okey, pembekuan darah menghentikan atau meminimumkan kehilangan darah pada bahagian salur darah yang terluka. Pembekuan darah juga mencegah kemasukan mikroorganisma seperti bakteria ke dalam darah melalui salur darah yang rosak. Tekanan darah juga dapat dikekalkan kerana kehilangan darah yang terlalu banyak boleh menurunkan tekanan darah ke paras yang berbahaya. Ini keperluan mekanisme pembekuan darah. Pembekuan darah melibatkan satu siri tindak balas kimia yang berlaku dalam darah apabila seseorang terluka bagi menghalang pendarahan berlebihan. Okey, ini mekanisme pembekuan darah. Okey, ini kita tengok dulu protrombin. Protrombin merupakan protein plasma tidak aktif. Okey, akan menukarkan menjadi trombin. Okey, trombin merupakan protein plasma aktif yang bertindak sebagai enzim. Trombin seterusnya memungkinkan penukaran fibrinogen kepada fibrin. Okey, kita tengok dulu di sini. Platelet yang tergumpal, sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah membentuk bahan pengaktif iaitu thrombokinase. Okey, thrombokinase adalah sejenis enzim, okey, dengan bantuan ion kalsium dan juga vitamin K akan menukarkan protrombin kepada trombin. Yang cikgu sebut tadi tu, protrombin iaitu protein plasma tak aktif kepada trombin. Protein plasma lebih aktif. Okey, trombin seterusnya dia akan memungkinkan penukaran fibrinogen kepada fibrin. Yakni fibrinogen kepada fibrin. Okey, fibrin ni macam berbenang tu Okey, fibrin ialah sejenis gentian protein berupa bebenang yang membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menjerat eritrosit dan menutup luka bagi menghalang kehilangan darah. Ini mekanisme pembekuan darah. Okey, seterusnya kita lihat kepada isu kesihatan yang berkaitan pembekuan darah. Okey, ni luka ni darah. Dalam keadaan normal, darah tidak membeku dalam salur darah yang tidak rosak kerana tindakan beberapa bahan anti gumpal iaitu heparin. Apakah akibatnya sekiranya mekanisme pembekuan darah seseorang individu tidak berfungsi? Okey. Ini yang pertama. Isu kesihatan yang pertama iaitu hemofilia. Hemofilia ialah satu contoh penyakit yang menghalang darah membeku. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Pendarahan secara berlebihan akibat luka yang kecil pun ataupun lebam, orang yang mengidap hemofilia ni
boleh menyebabkan kematian. Isu yang kedua iaitu trombosis. Okey, masalah trombosis. Pembentukan darah beku iaitu thrombus. Okey, trombosis berlaku akibat kerosakan dalam salur darah atau pengaliran darah terlalu perlahan akibat sehinggakan faktor pembeku akan terkumpul. Dia akan menyebabkan darah akan beku dalam salur darah. Yang ketiga, embolism. Embolism ialah apabila darah beku diangkut oleh aliran darah. Tadi dia beku dia kan dalam salur darah. Kemudian darah beku tadi diangkut oleh darah sebab darah kan dia mengalir kan. Okey. Aliran darah, kemudian darah beku ini yang beku ni dikenali sebagai embolus. Okey. Sekiranya embolus yang mengalir tadi tu, yang bersama mengalir dengan darah yang mengalir tadi tu tersekat pada salur darah yang kecil, maka aliran darah akan terhenti. Okey, bila aliran darah akan terhenti, tersumbatlah, maka darah tak boleh pergilah ke tempat yang lain yang seterusnya tu, yang bahagian-bahagian halus tadi tu. Okey, itu maksudnya embolism. Okey, kita lihat praktis formatif 10.4. Pada akhir mekanisme pembekuan darah, fibrin terbentuk untuk menjerat eritrosit. Fibrin tadi berbenang halus kan? Soalan dia, terangkan maksud fibrin dan fungsinya. Ini dia. Fibrin ialah gentian protein berupa berbenang yang berfungsi mencegah kehilangan darah apabila seseorang terluka dan kemasukan organisma seperti bakteria dan benda asing ke dalam darah. Soalan kedua, namakan dua penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah. Cikgu dah sebut banyak tadi kan? Ambillah hemofilia boleh, trombosis boleh, embolism boleh. Okey? Ketiga, terangkan mekanisme pembekuan darah. Ini penerangan untuk soalan sekiranya ditanya tentang mekanisme pembekuan darah. Anak-anak boleh jawab macam ni. Pertama, platelet terkumpul, sel rosak dan faktor pembeku membentuk trombokinase. Okey, trombokinase ni ialah enzim. Kedua, trombokinase dengan bantuan kehadiran kalsium positif iaitu ion kalsium lah dan juga vitamin K, dia akan menukarkan protrombin kepada trombin. Poin ketiga, trombin akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Poin keempat, fibrin membentuk satu jaringan pada permukaan luka dan menghalang kehilangan darah. Okey, ada 4 poin untuk untuk anak-anak memberi penerangan tentang mekanisme pembekuan darah. Kita lihat soalan nombor 4. Terangkan mengapa pembentukan darah beku dalam salur darah boleh menyebabkan serangan jantung. Kenapa? Mengapa pembekuan darah beku dalam salur darah ni boleh menyebabkan serangan jantung? Ini jawapan dia. Sekiranya darah beku berlaku dalam arteri koronari. Arteri koronari ni arteri yang duduk dekat jantung. Bahagian jantung, bahagian otot jantung mungkin mati ataupun rosak selama-lamanya. Kenapa? Sebab bila darah tak mengalir di situ, maka oksigen akan berkurang. Bekalan oksigen di situ akan berkurang. Ini akan menyebabkan berlakunya serangan jantung. Baiklah, berakhir sudah pengajaran cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang untuk bahagian ketiga bab 10. Sekian, terima kasih.